Bahrul Mazi jilid yang ke-15 menceritakan tentang muzik. Wa tukhizatil qainas wal ma'azif. Di antara bala yang sampai kepada umat kita disebabkan ialah apabila diambil perempuan-perempuan sebagai penyanyi. Wa tukhizatil qainas. Qainat ni maknanya penyanyi perempuan. Diagung-agungkan penyanyi perempuan. Wal ma'azif, dan muzik-muzik diagung-agungkan, maka halal balak tu turun. Balak ni turun. Balik buka Bahrul Mazi jilid 15 bab nyanyian, bab muzik. Baik, maka ulama-ulama berbincang, adakah alat muzik ini haram? Sebab dia kata yang haram itu apa? Yang bertali. Yang bertali itu gitar. Okey, yang bersiul apa? Bertiup trompet, saksofon, atau yang bergesek. Jadi dia kata yang ni muharam. Umpamanya dalam kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis, dia kata alat-alat muzik macam ini adalah haram. Dalam kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis, dia kata ada gendang yang diharamkan, yang tak boleh main gendang tu, iaitu gendang yang nipis di tengah, lebar kiri kanan. Pernah tengok cikgu gendang jenis tu? Kecil di tengah, runcin di tengah-tengah dia membuka, kiri kanan dia lebar. Jadi itu dalam kitab Muhimmah. Tetapi Yusuf Qaradawi dalam kitab dia Halal dan Haram dalam Islam menjelaskan tentang alat muzik. Dia kata alat muzik itu selagi mana tidak ada benda tu diharamkan oleh Nabi, takkan kita nak kata haram. Yang Yusuf Qaradawi kata, apabila alat muzik itu dimainkan sehingga melalaikan pada jalan Allah, barulah haram muzik tu, bukan alat muzik tu. Sebab tu sekarang orang pegang kata-kata Yusuf Qaradawi, disebabkan kerana adanya perkataan ma'azif dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi riwayat Bukhari itu bukan riwayat Bukhari dalam status hadis musnad Bukhari, hadis bersanad Bukhari. Diriwayatkan secara ta'liq, dia panggil. Riwayat secara ta'liq ni hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq dalam Bukhari ni ada dua jenis hadis. Hadis mu'allaq ni hadis yang sanadnya tak cukup, walaupun telah disambung oleh Ibn Hajar dalam riwayat itu, tapi hadis yang sanadnya tak cukup. Ada 1000 lebih hadis itu. Hadis-hadis ni ada riwayat yang menunjukkan Nabi kata antara pada akhir zaman manusia yastahilluna al-harir wal ma'azif, dan ma'azif benda yang bergeser, itu dipanggil ma'azif. Sebab tu maka timbul teori tali dan tak tali. Tuan-tuan, saya kata apa saja bunyi yang boleh menyebabkan manusia berpaling daripada syariat Allah haram. Jika tak. Siap bersama dengan pendapat tu lah. Contoh tak mau pun tak apa. Ada pendapat yang kata tak boleh, ada pendapat yang kata, saya kata tak ada masalah. Ini semua bukan alat tu yang haram, tapi kesan tu. Bunyi, ada bunyi burung lebih sedap lagi daripada bunyi gitar. Kitaro buat lagi sedap daripada bunyi-bunyian. Mungkin kita rakam pada zaman ni bunyi haiwan masuk dalam komputer, dia keluar satu bunyi better, much better than sebahagian muzik yang ada. So kita tengok apa kesan kepada muzik itu kepada kehidupan. Combine muzik dan menyanyi. Muzik ini maksudnya alat-alat yang mengeluarkan bunyi. Ada yang simple, ada yang kompleks. Yang simple macam segitiga tu, ting ting, alat muzik tu, ting ting, betul tak? Itu simple. Yang kompleks tu macam piano, macam trombon, dia ada note dia payah. Tak kira lah. Bila disebut ma'azif, alat muzik ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi berirama. Okey? Apakah hukumnya? Hukumnya di sisi ulama ada 3. Mengaji kitab usul mana pun inilah hukumnya.
Pendapat yang pertama, semuanya haram belaka. Semua haram belaka. Pendapat yang kedua, ada yang haram, ada yang harus. Pendapat yang ketiga, semuanya harus, tidak haram belaka. Yang haram ialah aridi, benda-benda yang lain yang ada bersama muzik, seperti perempuan berjoget dan arak dihidangkan, baru jadi haram. Kalau setakat gendang gitar je dah haram lagi. Itu pendapat yang ketiga. Okey? Jadi kita nak ikut pendapat mana? Kita ikut pendapat mana-mana pun boleh, tapi jangan balah dengan orang. Okey? Kita nak ambil pendapat semuanya haram, kenapa? Kan ada yang berpendapat demikian. Kita nak ambil pendapat yang kedua, semuanya harus. Ada juga pendapat yang kedua, ada yang harus, ada yang haram. Contohnya dikatakan, kalau yang mengeluarkan irama yang bermacam-macam, berbagai-bagai, hukumnya haram, seperti biola dan seumpamanya. Kalau yang satu irama saja, tong 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 tong, seperti gendang, seperti kompang, seperti duf, pokoknya harus. Ada juga pandangan begitu. Nah, dan pandangan yang ketiga, semua mainan muzik main tak haram lagi. Yang haram ada arok, haram. Yang haram main siapa ada semayang, haram. Yang haram ada perempuan-perempuan pula berjoget di situ, haram. Jadi pandangan ni semua ada sandarannya. Faham? Kita kena hormat. Kalau kita ikut pandangan pertama, kita hormat pandangan yang menyalahi kita. Dalam bab muzik tu macam tu lah. Majoriti ulama kata haram, termasuk 4 mazhab. Sebab tu saya tanya semalam dekat fakulti tu, saya tanya, okey, siapa yang bila buka handphone kadang-kadang ada muzik kan, buka-buka lari sebab ada muzik, atau buka-buka sumbat telinga jangan bagi dengar, ataupun buka-buka tu tunggu je. Masa tunggu, bila dengar muzik tu, ada siapa yang rasa berdosa dengar? Siapa yang rasa berdosa dengar ni muzik? Tak ada kan? Kalau tak rasa berdosa, maksudnya kita pegang muzik tak berdosa. Bila pegang muzik tak berdosa, kita ikut pendapat Ibn Hazmin, kita ikut pendapat Imam Ghazali. So kita dah tukar mazhab. Tapi saya tak nafi majoriti ulama memang mengharamkan muzik, seruling, gitar yang bertali haram. Termasuk piano lah, sebab piano pada tadi. Majoriti ulama kata haram. Minoriti ulama Ibn Hazmin dan juga Imam Ghazali kata halal. Ia khilaf di kalangan para ulama. Tapi siapa-siapa yang pilih untuk tak nak dengar muzik, dia selamat. Siapa pilih untuk dengar kerana dia dah baca penghujahan dua pihak, ataupun ustaz dah hurai kat dia dan dia yakin dengan kata muzik ni yang salahnya bukan sebab muzik tu, yang salahnya disebabkan oleh minum arak tu. Kerana bila zaman dulu, bila ada seruling, bila ada gitar, dia akan bawa mari arak sekali. Kerana kebanyakan hadis-hadis yang mengharamkan gitar ni akan disebut dengan arak. Maka disebut satu fenomena, arak gitar. Maka sebab tu dia kata pengharaman muzik ni bukan kerana gitar tu. Pengharaman muzik ni disebabkan oleh dia akan membawa kepada arak tu. Maka dia kata oleh kerana zaman sekarang ni dah tak ada dah unsur tu, maka boleh lah. Sebab Nabi pun pernah sebut mizmar Ali Daud. Nabi puji Abu Musa, kamu telah diberikan dengan seruling daripada seruling keluarga Daud. Takkan Nabi nak puji dengan satu benda yang salah, seruling kan? So Nabi puji benda tu. Maka sebab itu masing-masing ada hujah lah. Masing-masing ada hujah. Jadi kalau tanya saya lebih cenderung kepada minoriti ni. Muzik ni boleh dengan disiplin lah. Tak ada syirik, tak ada maksiat, tak ada disekalikan dengan arak, tak ada buka aurat. So bolehlah dengar. Tapi kalau ada orang yang nak pilih pendapat majoriti, saya respect lah. Sebab dia kena silentkan handphone dia setiap masa. Bila on handphone pun dia kena tutup telinga dia. Kalau lagu raya yang ada gitar apa semua tu dia tak boleh dengar. So saya respect lah. Saya kata memang saya tabik spring lah. Maksud engkau betul-betul pegang mazhab yang kau rasa betul lah. Tapi ada orang dia kata saya pegang haram, tapi saya buat juga sebab saya tahulah benda ni haram, tapi moga-moga Allah ampunkan saya. Pun okey juga. Ulama dunia, pusatnya di Qatar. Kata beliau, bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Nama penerbitnya GIP, Gema Insani Press, Jakarta. Di situ disebutkan hadis tentang larangan alat-alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Kesimpulan beliau bahwa hadis tentang musik itu, lihat dulu musiknya. Kalau musiknya baik maka boleh, tapi kalau syairnya tak baik tak boleh. Yang contoh yang baik, lagu Opik, Tombowati, Ono Lima Pekarane, lagu Amahir Zain, Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau sudah lagu Cinta Satu Malam, Kucing Garong, Keong Racun, itu tak ada. Bagi saya tidak ada apa. Bukan seorang dua, ramai juga yang seperti saya ni. Misalnya Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, mufti Azhar dahulu.
dalam fatwa Azhar memang tak apa, dalam batas-batas yang tidak mengganggu tanggungjawab tugas seseorang terhadap Allah dan terhadap manusia, dalam batas-batas itu, semata-mata alat muzik itu, jangan campur yang lain. Jangan campur yang lain. Jangan kira minum arak sekali itu, berjoget, penari. Jangan kira itu. Semata-mata muzik dengan alat-alatnya. Kalau mengambil kira yang lain, itu kerana sebab lain. Sebab lain. Alat-alat itu sendiri untuk digunakan. Itu pendapat saya lah. Dan ramai lagi yang lain-lain. Sekarang ni saya bawa, kalau nak lah, kalau nak, saya bawa ini, walaupun saya tahu ramai juga yang kritik. Ini kitab Al-Muhalla jilid yang ke-9. Inilah rujukan utama, boleh dikatakan sejauh pengetahuan saya, kalau dalam bab muzik ini harus inilah rujukan utama. Jadi betul kodok muzik haram dalam mazhab Syafi'i. Apa pendapat ustaz? Muzik ni iaitu setiap suara yang indah, maka benda tu boleh kita panggil muzik. Cuma ada ulama dalam bahasa Arab, musika ini adalah alat-alat moden. Mana kalau suara indah, dia tak masuk dalam kategori musika. Seperti suara qasidah, suara yang indah, suara ni kompe, suara gendeh, hak biasa-biasa, harus hukum dia, maka hak tu tidak masuk dalam kategori musik. Musik memang haram dalam mazhab Syafi'i, tapi yang dimaksudkan dengan muzik moden. Manakala zaman sahabat guna juga gendeh, kompe. Aduf. Dung. Itu masuk kategori muzik. Ya, tetapi Rasulullah guna. Muzik kan pun dia Imam Syafi'i mazhab kita kata tak boleh. Muzik moden kebanyakannya. Dalam bahasa kita Arab, musika dia panggil. Bukan biskut, ada biskut nama musika, muzik ni. Bukan sekut tu. Jadi benda ni khilaf. Ada ulama kata haram, ada ulama kata tidak haram. Mazhab Syafi'i bagi dua, ada alat ni haram, ada alat ni tidak haram. Alat hak tidak haram tak ada masalah lah. Alat hak haram lagu mana? Alat hak haram pula khilaf pula. Ada kata boleh guna, ada kata tak boleh guna. Jadi tidaklah terlalu kita panggil dosa qat'i dia panggil. Kalau orang tu main, maka kaedah dia di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, wajib kita cegah benda mungkar. Mungkar yang disepakati. Benda tu memang sepakat dah orang kata haram, barulah boleh kita ingkar ke dia, masuk dalam kategori benda mungkar. Kalau benda tu khilaf saja, ada kata boleh, ada kata tak boleh, maka kita tak boleh larang, kerana kita ihtimal, kita tanggung apa yang dia buat sekarang ni atas pendapat hok kata boleh.